Hai Sarah, I baru balik dari bazar Ramadan. Tengok I beli dinding, ada sambal goreng dan macam-macam lagi. Banyaknya. I dah masak macam-macam ni. Siapa nak makan? Kita bersua kembali dalam siri Rahmat Ramadan. Saya kini berada di Bazar Ramadan Kampung Glam, pertama kali diadakan sejak 3 tahun sunyi sepi akibat pandemik. Wah saudara, rambang mata saya dibuatnya melihat pilihan juadah yang tersedia di sini. Namun sebelum membeli, tunggu dulu. Mari kita sama-sama renungkan isu pembaziran makanan yang sering berlaku di bulan Ramadan ini. Ini Chef Haikal Ismail. Ini pula Sarah Muhammad. Dua teman yang punya misi untuk mengurangkan pembaziran makanan Ramadan ini. Sarah merupakan seorang yang aktif memperjuangkan isu-isu kemampanan dari rumah. Sejak saya pindah ke rumah sendiri, saya perasan banyak barang yang dibazirkan lah. Yang terbazir dalam icebox ataupun di dalam pantry. Rahmat Ramadan mengikut Haikal membeli juadah berbuka dan Sarah mencari barangan dapur Sabtu lalu. Selalunya saya beli daripada sumber-sumber yang beretika juga, seperti Three Dots atau The Source untuk mengurangkan pembaziran makanan. Saya pun ingin mengurangkan penggunaan plastik dalam hidup seharian saya. Sebab tu saya membawa perkakas dan juga beg-beg yang boleh disebergunakan. Coklat ni saya beli yang mana saya nak makan supaya kita tidak membazir. Kita boleh beli 1-2 biji, dia akan di-chargekan dengan mengikut timbangan. Di Bazar Ramadan pula, Haikal teruja untuk membeli juadah berbuka bersama temannya Fadila setelah 2 tahun bazar ditiadakan akibat COVID-19. Rindu tak bazar dekat Singapura? Saya rasa untuk pergi bazar ni, kita nampak semua kita nak makan je. Kita buat sekarang. Apa kita tunggu lagi lah? Jomlah serbu. Selalunya Haikal beli sajalah. Ikut selera tekak, selera mata. Banyak pembaziran dalam bulan Ramadan lah. Kalau kita dah beli banyak tu, kadang-kadang kita simpan untuk sahur ataupun kita akan masa tong sampah. Kita ada dalam 50% yang terbuang. Karya gula Melaka 4 kapil dengan 1 Nutella martabak manis. Mata ni rambang. Kita akan, setiap kedai kita lalu, akan nampak macam-macam makanan. So, setiap kali, setiap stop tu, mesti kita akan beli. Lagi-lagi lepas 2 tahun yang kita tak dapat rasakan suasana di bulan Ramadan. Buat tahun ni, kita akan cuba untuk jimat sebanyak mungkin. Sekarang lebih banyak pasaraya yang menjual seperti sayur-sayur atau buah-buahan yang hampir dekat dengan tarikh luputnya. So, seperti kedai roti juga, mereka menjual dengan diskaun lah, 50%. Sayur-sayur yang dilabelkan agri-food ni sebenarnya masih baik dan masih boleh digunakan dalam masakan. Sarah juga berkesempatan untuk menyertai kegiatan menyelamatkan makanan di Sengkang yang dianjurkan oleh Food Rescue Sengkang, FRSK. Saya rasa the food wastage di Singapura banyak tinggi lah ya. So, kalau ambil barang ini, instead of go to the tong sampah, okay, I feed the orang. We also feed the people, not the bin. And these are all still good food, ugly, tapi boleh makan. Setiap minggu, saya save about 15 to 22 pallets of fruit and vegetables, sayur dengan buah-buah lah. Okay, some of them are dry goods, canned goods, yeah. And some of them are best before date, yeah.
tapi boleh makan lagi lah. Di sini adalah banyak makanan yang akan dibuang tapi yang sekarang boleh diselamatkan dan boleh dipakai untuk masakan seharian. Selain menyelamatkan makanan, saya dapat juga menjimatkan kos pembelanjaan dapur saya. Nak rendang? Why not you cut first? Tidak boleh tinggi. Kenyang kita. Sekarang kita banyak makanan ni. Apa kita nak buat ni? Mungkin kita boleh ubah suaikan menjadi juada yang baru untuk makan sahur esok. Sebagai? Mungkin esok sama belado ni kita boleh masak dengan roasted veggies. Sounds good. Sebab tadi pagi Sarah ada pergi ke food rescue. Ada macam-macam sayur-sayur yang diorang bagi. Oh, wow. Okey, untuk Haikal rasa dendeng ni Haikal boleh buat pencuci mulut sebagai quiche. Bagi Sarah dan Haikal, mereka cuba mengubah sisa makanan menjadi hidangan baru. Ada sambal goreng, ada rendang, lauk tu. And kita akan buat dessert, buat macam roti john, ataupun kita buat dessert yang fusion, quiche. Untuk nasi, kita boleh je buat big rice. So big rice kita taruh keju. Sama ada mereka semula hidangan yang tidak habis dimakan ataupun membeli secara berhemat atau menyelamatkan barangan dapur yang sudah hampir tarikh luput. Cara-cara ini dapat mengurangkan pembaziran makanan di rumah, terutama sekali sepanjang Ramadan ini. Sarah, ingat tak tadi kita ada balance dinding untuk berbuka. So Haikal sediakan untuk sahur, pencuci mulut, dinding quiche. Oh, nampak sedap. Memang sedap. So Sarah, Okay, bagi Sarah pula, Sarah membuat roasted vegetables yang telah di-rescue daripada food rescue Sengkang tadi pagi dengan menggunakan rempah-rempah yang dibeli daripada sos. wow, that's great. Aroma je pun sedap. So Sarah, Kita mengurangkan pembaziran makanan dan selamatkan bumi. betul tu. Setiap kali tibanya Ramadan sudah menjadi satu tradisi bagi restoran halal di hotel-hotel di sini berlumba-lumba untuk menarik pelanggan dengan menawarkan hidangan khas buffet berbuka puasa masing-masing. Dalam meraihkan peluang perniagaan, timbul satu keprihatinan, sampah dan pembaziran makanan. Bagaimana restoran-restoran khususnya di hotel berusaha ke arah kemampanan dan mengelakkan pembaziran. Pelbagai juadah, pelbagai cita rasa. Santapan mata di saat menanti waktu berbuka. Dalam bulan Ramadan kalau kita makan buffet buka puasa tu macam best pasal dapat bersama keluarga dengan teman-teman ramai meriah lah. Pelbagai pakej buffet Ramadan ditawarkan di restoran maupun hotel sepanjang Ramadan. Namun buffet antara penyumbang besar kepada pembaziran makanan. Buffet ini memainkan peranan yang besar kepada food wastage. Ia meningkat sebanyak 18 hingga 20% pada waktu bulan Ramadan. Mereka ambil sesuka hati tanpa mengira berapa banyak makanan tu akan dibuang atau berapa banyak makanan itu yang mereka boleh makan. Sejak membuka semula pintunya pada akhir 2020, Hotel Park Royal Collection Marina Bay committed untuk memastikan inisiatif menghijau diterapkan dalam operasinya. Ini turut diterapkan di restoran-restorannya termasuk Peppermint yang menyediakan buffet Ramadan. Hotel kami telah berkomited to maintain the sustainability and zero food wastage. Maksudnya setiap yang kami masak atau apa saja bahan yang kami gunakan di dalam restoran ini, tiada sisa akan dibuang. Untuk memastikan kemampanan makanan, hotel itu turut mempunyai ladang urban farm.
sekitar 60 jenis herba, sayur-sayuran, buah-buah dan bunga yang boleh dimakan ditanam bagi kegunaan di restoran-restoran dan spa di hotel itu. Setiap menu akan dirancang 2 atau 3 bulan sebelum promotion menu itu akan diadakan. Kami akan menanam bahan-bahan atau sayur-sayuran yang kami gunakan pada 2 atau 3 bulan sebelum waktu promotion itu. Jadi itu salah satu yang dapat membantu daripada membazir makanan. Hotel itu memperkenalkan konsep dari ladang ke meja makan dalam restorannya. Kita menggunakan 72% daripada bahan tanaman kami. Setiap pagi, chef akan pergi ke ladang kami untuk mengambil sayur-sayuran yang sudah boleh dimasak. Hasil daripada Urban Farm menyumbang kepada daya tahan makanan hotel itu dengan membekalkan 20% bahan-bahan yang digunakan dalam masakannya. Ini selari dengan sasaran Singapura untuk menghasilkan 30% daripada keperluan makanan tempatan menjelang 2030 untuk meningkatkan keselamatan makanannya. Menurut agensi makanan Singapura SFA dalam laporan pertama perangkaan makanan Singapura, jumlah ladang makanan tempatan meningkat kepada 260 pada 2021 berbanding 221 pada 2019. Bagi setiap sisa makanan seperti daun-daun yang dah kering, kami akan menjadikan dia seperti baja untuk ditanam semula ke dalam ladang kami. Dan juga untuk serbuk kopi yang telah digunakan, serbuk kopi ini kami akan mengambil dan menjadikan dia seperti fertilizer. Di dalam aluminium foil ini terdapat serbuk kopi yang akan digunakan dikitar semula untuk digunakan menjadi baja bagi pepohon-pepohon. Hotel ini menggunakan teknologi untuk memesan makanan. Tempahan makanan buffet dipesan dengan mengimbas kod QR. Hidangan juga hanya akan disediakan dan dimasak oleh chef setelah pesanan diterima untuk mengelakkan pembasiran makanan. Ia telah membantu setiap meja menganggar seberapa banyak makanan yang mereka boleh ambil, kerana setiap porsi yang dihidangkan kepada tetamu adalah yang kecil, tidak seperti mana yang sebelumnya yang mereka boleh mengambil sesuka hati mereka. Dengan sistem itu, pembaziran dapat dikurangkan daripada 10% hingga ke 5% bagi setiap meja. Sisa makanan juga dimanfaatkan di hotel tersebut. Ia dikumpul dan diproses untuk dijadikan cecair yang boleh digunakan sebagai baja. Kita memastikan bahawa setiap makanan yang dibuang itu akan menjalani proses tertentu bagi menjadikan sebuah baja ataupun fertilizer for all our plants, dan tidak ada sisa makanan yang terbuang tanpa dikitar semula. Pelbagai usaha kemampanan diterapkan ke seluruh hotel. Park Royal Collection Marina Bay turut memasang 210 panel solar untuk mengurangkan penggunaan elektrik di hotel itu. Kuasa daripada panel solar itu digunakan untuk pencahayaan dan operasi lift. Sebagai pengganti untuk botol air, kami menggunakan filter air. Ini dapat membantu kami mengurangkan sebanyak 360,000 botol dalam masa setahun. Usaha kemampanan yang diperkenalkan Hotel Park Royal Collection Marina Bay bukan sahaja menyumbang ke arah kemampanan tetapi juga menjimatkan kos. Bagi hotel kami, setiap pembaziran itu adalah wang. Kita mengelakkannya seberapa bermana yang boleh. Sungguh pun buffet menyumbang kepada pembaziran makanan dengan pengurusan beretika ia dapat dikurangkan. It's like a returning process. Apa yang kita makan di situ, di pinggan anda, itulah makanan yang kita ambil daripada ladang kami.
Dan apa yang daripada ladang kami, itulah yang makanan yang anda buang daripada tong sampah anda setiap hari. Di sekitar semula untuk menjadi baja, menjadi sayuran, menjadi pokok-pokok atau tanaman. Buat pengunjung, mereka dapat menikmati buffet tanpa rasa bersalah kerana menjadi penyebab pembaziran makanan. Bila saya makan di buffet hotel ni tak bersalah lah. Kerana saya tahu makanan tu akan digunakan semula. Usaha hotel ini selari dengan usaha saya kerana ia mengurangkan pembaziran makanan. Perancangan dan sedikit kreativiti diperlukan untuk tangani pembaziran. Yang pasti, berhemah ketika membeli juadah berbuka dan jangan melampau ketika mengambil makanan buffet dijadikan amalan. Selepas ini kita ikuti misi menyelamatkan makanan. Namanya Azlina. Dia seorang penyelamat makanan. Apa yang diselamatkan kemudian akan diagihkan kepada golongan memerlukan. Dalam segmen berikut, kita jejak usaha seorang wanita yang menjadi wira penyelamat makanan dalam usaha untuk menangani pembaziran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Syida sini, kita duduk sini. Azlina tunjukkan barang hari ni kita ada lah. Alhamdulillah. Ada biskut. Ada madu juga. Ada biskut. Ada beras. Ni semua Kak Syida makan lah. Goreng je lah. Tapi ni, orang takkan goreng semua lah. Madu tiga tak boleh habis. Tak boleh habis. Banyak ni. Tak boleh habis. Sudah setahun Nur Sida Hussein menerima habuan barangan dapur daripada Small Salam SG. Walaupun barangan itu merupakan barangan dapur yang diselamatkan, ia amat membantu Nur Sida dan suaminya yang terlantar sakit sejak diserang angin ahmar hampir 2 tahun lalu. Kak Nur tak dapat tolong bawah, jadi Azlina hantar ke atas. Bila lah dia kasih kita kan, jadi tak terbuang lah benda-benda ni kan. Jadi kita pun boleh makan, boleh gunakan. Small Salam SG diasaskan oleh Azlina Ahmad sekitar 3 tahun lalu. Kumpulannya menyelamatkan barangan dapur demi mengurangkan pembaziran makanan dan mengagihkannya kepada warga emas dan golongan berpendapatan rendah. Sayur-sayuran, buah-buahan yang kami selamatkan pun ada makanan-makanan tin yang hampir tamat tempoh 3-6 bulan gitu, beras, ini semua adalah makanan-makanan yang kami selamatkan lah. Okay, today we don't have much. Sayur-sayuran macam buah-buahan kami selamatkan setiap hari Sabtu. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang kami selamatkan adalah sebenarnya dari Pasir Panjang Wholesale Center yang Lions Club tolong menyelamatkan secara besar kontainer-kontainer yang dibawa ke sini lah. Di kolong blok, sekumpulan warga emas sedang menunggu agihan barangan dapur dan sayur-sayuran yang baru diselamatkan oleh Azlina dan suaminya, Nur Fahmi Sazali. Mereka turut dibantu oleh beberapa sukarelawan untuk mengagihkan barangan tersebut. Kami pun ada selamatkan sayur-sayuran lepas dia dah tutup kedai. Sayur-sayuran tak dijual, tak boleh disimpan untuk esok hari. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang tidak habis diagihkan disimpan dalam peti sejuk masyarakat di blok tersebut. Kami gunakan sayur-sayuran dan buah-buahan ini juga untuk di kedai runcit pop-up kami pada hari Ahad. Pagi Ahad. Lebih ramai penduduk telah beratur sejak pagi untuk menerima agihan barangan dapur di pop-up groceries.
Pop-up grocery ni saya nak buat macam supermarket. Jadi barang-barang yang kita selamatkan macam ada buah-buahan juga, sayur-sayuran sebenarnya masih boleh dimakan, cuma tak boleh dijual di pasar-pasar saja. Smart Salam SG turut menggalakkan penduduk mengamalkan kehidupan yang lebih mesra alam. Mereka digalak untuk membawa beg dan paku sendiri. Kami menggalakkan penduduk untuk bawa turun makanan yang kelebihan yang mereka menerima atau makanan yang tak dimakan, bawa turun di kedai runcit pop-up kami. Siapa yang mungkin yang memerlukan boleh ambil dari situ. Bermula dari hanya sebuah meja kecil pada Ogos 2020, usaha pop-up grocery telah berkembang ke 3 lagi estate. Bukit Batok, Tampines dan Yishun. Pop-up grocery diadakan setiap Ahad di estate yang berbeza. Kita bermula di Bedok, lepas tu ramai sukarela yang contribute volunteer di kedai runcit pop-up kami. Mereka pun nak bermula inisiatif ni di neighborhood mereka. Jadi saya support, dari kita macam guide lah, ajar mereka macam mana nak buat outreach, macam mana buat food rescue, dari mana nak dapat bahan-bahan. So, Chanchen adalah sukarelawan yang paling penting. Dia yang tolong volunteer, tolong procurement lah, membeli barang-barang. Tap out, you faster tap in, not dark. Usaha yang dimulakan Azlina dengan mendampingi warga emas waktu tempoh circuit breaker kini telah turut diluaskan. Kami juga ada inisiatif lampin dengan susu untuk budak-budak daripada keluarga pendapatan rendah, menderma daripada orang ramai, dan juga ibu-ibu yang mungkin ada lampin atau susu yang tak habis. Macam nak reduce wastage juga. Rahmat Ramadan turut diluaskan dengan pengagihan makanan iftar untuk 50 keluarga berpendapatan rendah sepanjang Ramadan. Kami identify keluarga atau warga emas yang memerlukan iftar harian. Jadi kami akan deliver lah. Semangatnya untuk membantu masyarakat dan mengurangkan pembaziran makanan lebih besar daripada tubuh kecilnya. Sungguh pun berdepan dengan pelbagai cabaran sebagai seorang pekerja, isteri dan ibu, beliau cekal untuk meluaskan usaha Smart Salam SG. Kalau tak ada sokongan suami, susahlah. Dia pun support whatever that I'm doing. Kami menyasarkan untuk menjadi organisasi amal yang mantap, insya-Allah. Semoga perkongsian minggu ini bermanfaat dan sama-sama kita dapat mengelakkan pembaziran, terutamanya di bulan suci ini sebagai menghayati konsep sebenar amalan berpuasa. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmat untuk alam semesta. Sehingga kita bertemu lagi Rabu depan dalam Rahmat Ramadan.